Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya, anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah di luar sana, walau di mana saja berada. Apa khabar semuanya anak-anak? Masya Allah. Seperti biasa anak-anak, Mak Jah sentiasa mendoakan anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah yang berada di luar sana, di mana saja berada, supaya sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Masya Allah anak-anak. Seperti biasa kan Mak Jah, kalau setiap minggu hari yang Mak Jah suka adalah hari yang Mak Jah dapat berkongsikan cerita dengan anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah di luar sana, walau di mana saja anak-anak berada. Itulah yang Mak Jah paling seronok sekali. Pada minggu ini anak-anak, Mak Jah ingin berkongsi cerita mengenai orang yang pakai tangkal. Dia kan, tangkal ni sebenarnya ada banyak jenis, macam-macam lah. Ini kiranya tangkal ni ada orang yang untuk macam nak jadi kebal lah, nak cantik lah, nak apalah, macam-macam. Itu orang kata satu perbuatan yang tidak digalakkan dalam Islam. Jadi orang kata apa yang Mak Jah ceritakan nanti, semoga kita mengambil iktibar supaya kita ada keinsafan dalam diri kita, supaya kita ambil jadikan tauladan. Ya anak-anak, cerita ni diceritakan oleh seorang orang yang dia buat pengurusan mayat. Dia macam, ialah orang yang kerja mandikan jenazah, kafankan jenazah, kita panggil orang yang menguruskan jenazah. Jadi lelaki ni dia cerita macam ni. Dia kata dia ni mungkin dah lama lah bekerja sebagai menguruskan jenazah. Selalunya dia orang ni kadang-kadang dia ada kerja lain, tapi memang dia ni dah, orang kata dah ikut kursus jenazah, dia dah ada kemahiran, jadi dia boleh buat kerja ni. Jadi lelaki ni dia cerita, dia kata dia dah banyak dah menguruskan jenazah, dia kata. Tapi dia kata pada satu hari ni, dia kata dia ni dipanggil lah untuk menguruskan satu jenazah ni lah. Jadi dia pun pergi. Dia pergi dengan kawan dia lah. Selalunya kalau orang nak menguruskan jenazah ada 2-3 orang. Paling kurang pun Mak Jah rasa mungkin 2 orang. Sebab apa, dia perlukan pembantu kan. Dia kata dia bersama dengan kawan dia dipanggil lah ke tempat menguruskan jenazah ni kan. Selalunya tempat-tempat mengurusan jenazah ni di hospital lah kan. Kita pun tahu, dekat bilik mayat. Lepas tu dia pun dipanggil, dia kata, tapi dia pun dengan kawan dia pun sampai ke tempat pengurusan jenazah tu lah. Sampai dia kata hati dia dah berdebar-debar dah. Dia kenapa kali ni lain macam aja kan. Dia kata hati dia macam seram sejuk, berdebar-debar dah tak sedap badan dah. Dia rasa. Lepas tu dekat dalam bilik mayat tu lah. Lepas tu dia pun seperti biasalah,
Sebab apa dia orang ni pun tak anda ambil masa lama, sementara nak tunggu jenazah tu sampai, dia orang pun siaplah kelengkapan dia. Seperti biasalah anak-anak kan, kita orang Islam ni kita ada kain kapan, lepas tu dengan sabun dia, dengan apa sajalah kelengkapan untuk nak memandikan jenazah ni. Jadi di samping dia tengah menguruskan tu, mungkin dia tengah potong kain kapan ke apa, dia terasa tau anak-anak, ini jenazah belum sampai lagi tau. Dia terasa macam ada orang dekat belakang dia. Sebab dia kata, ish, lain macam pula rasanya. Dia terasa ada macam kita ni, kita ada orang kata naluri. Naluri kita tahu kita boleh rasa ada orang belakang kita. Apa ni, sebab badan kita seram sejuk kan. Dia rasa macam tu, dia kata. Lepas tu dia macam tak sedar hati lah. Lepas tu dia rasa ada orang tiup kat telinga dia. Dia macam terkejut. Dia pun macam buat tak tahu je lah kan, dia dengan kawan dia. Lepas tu dia pun perasaan tu dah mungkin berdebar-debar lah. Lepas tu dia buat tak tahu je. Kawan dia pun buat tak kisah je. Lepas tu datanglah lelaki pengurus jenazah juga, yang bawa troli jenazah untuk dibawa masuk ke dalam bilik mayat. Jadi kan lelaki ni pun tolak troli, bawa lah jenazah ni ke dalam bilik yang diorang ada kat situ. So bawa dekat dalam tu, lelaki tu tak bercakap apa pun. Orang yang tolak troli tu dia diam aja, dia bagi isyarat. Tetapi lelaki ni dia tak faham apa isyarat tu. Dia pun macam, ish, apa ni kan? Sebab diorang dalam keadaan yang sunyi sepi, diam aja. Lepas tu tak apalah, lelaki tu pun dah habis, dah letakkan jenazah dekat tempat yang nak mandikan mayat tu. Yang lelaki yang tolak troli tu pun, dia pun keluar. Jadi tinggallah beberapa orang kat situ. Dia orang pun macam biasalah kan, bila kita nak uruskan jenazah ni, kita kena buka lah baju dia, kita nak kena mandikan kan, itu yang paling penting dulu. Jadi dia kata bila dia buka jenazah ni, dia terkejut kerana lelaki ni, yang jenazah ni memang lelaki lah kan anak-anak, sebab itulah pengurus ni lelaki. Jadi dia kata lelaki mayat ini dia ada pakai tangkal. Pakai tangkal dekat pinggang dia, diikat dekat pinggang dia. Jadi dia dah terkejut. Yang pengurus jenazah ni kan, yang bercerita ni, dia pun dah berdebar-debar. Bila dia tengok tangkal ni, dia dah berdebar-debar. Lepas tu dia kata dia pun dah tak sedar hati lah. Lepas tu dia kata masa dia nak check lagi lah, nak tengok buka apa, kain yang jenazah tu, tutup jenazah tu terburai. Sendiri dia jatuh macam tu. Dia orang terkejut. Jadi dia kata ini ada petanda yang tak baik lah ni, sebab kain tu macam terlerai sendiri kan. Dia orang dah berdebar-debar. Lepas tu dia pun tak sedar hati. Kawan dia pun, dia bincang dengan kawan dia, sebab dia orang kata dia orang tak berani nak buka tangkal ni. Sebab apa? Sebab dia orang takut apa-apa kejadian akan berlaku. Jadi dia orang pun fikir macam mana, sebab apa, bila dia orang nak kena mandikan mayat, dia kena buka semua kan. Dia kena buka tangkal tu semua kan. Lepas tu dia orang pun cakap, kawan lelaki ni bagi tahu, dia kata lebih baik kita panggil waris dia, kita panggil isteri dia lah. Kita bagi tahu isteri dia apa nak buat dengan tangkal ni. Lepas tu dia orang pun pergi panggil isteri dia. Kawan dia ni pergi panggil isteri dia, dia terkejut kerana 4 orang perempuan datang. Lelaki ni pun kata, kenapa 4 orang? Tak apalah, dia orang pun tanya, ni siapa? Sampai 4 orang. Dia orang cakap kami semua isteri dia. Rupanya jenazah ni ada mempunyai 4 orang isteri. Okey, lepas tu dia orang pun pengurus jenazah ni pun bertanya, boleh tak saya nak tanya? Dia kata, apa amalan suami awak? Dia orang semua tak nak cakap.
Yelah, memang dia orang tak nak cakap lah bab-bab benda macam ni kan. Dia orang semua diam. Sebab apa? Kami terpaksa tahu dia kata amalan dia apa. Sebab nanti kalau kita buka je, salah buka sekarang, takut benda-benda tak elok berlaku. Jadi yang setahu dia orang, isteri dia ni cakap, 4 orang isteri ni cakap, mereka pun tak tahu apa amalan dia. Yang mereka tahu dia memang pakai tangkai. Okey, tangkal dia tu anak-anak, dia ada 4 simpul. Sama macam isteri dia. Dia 4 simpul tu macam ikatan kan, dia macam buat macam knot kan, macam dia ikat sini, dia ikat lagi sampai 4. Okey, 4 simpul. Jadi dia orang ambil keputusan supaya isteri-isteri dia ni potong tangkal tu. Sebab mungkin dia orang rasa macam satu simpul tu ada untuk satu isteri. Lebih kurang macam tu lah dia orang rasa. Okey, dia orang pun suruh isteri dia yang ikut giliran. Isteri yang pertama potong simpul yang mula-mula, kemudian diikuti isteri kedua, kemudian diikuti isteri ketiga dan juga isteri keempat. Dalam masa dia orang nak potong tangkal dia tu, dia orang dah tak sedap hati. Sebab apa anak-anak? Lampu dekat dalam bilik mayat tu dah mula berkedip-kedip anak-anak. Kup-kap macam tu berkedip-kedip. Dia orang dah takutlah anak-anak kan. Dia orang dah berdebar. Pop, lampu tu makin kuat kedip dia. Jadi sambil dia orang potong tu, dia orang baca ayat kursi, ayat surah An-Nisa, baca macam-macam ayat Quran lah, surah dia orang baca. Memang dia orang tak berhenti baca. Sambil tu baca. Dia orang potong dan berjaya potong tangkal tu. Bila dia orang dah potong tangkal ni anak-anak, lampu masih berkelip-kelip. Pap macam tu. Tiba-tiba mata dia orang semua terdiam anak-anak. Kerana apa? Kerana pintu bilik mayat tu terbuka sendiri, macam ada orang keluar. Dia orang astagfirullahalazim. Seolah-olah macam ada orang keluar daripada bilik mayat tu. Astagfirullah. Dia orang macam tu je lah. Lepas tu keluarga dia orang pun keluar apa semua, sebab dia orang dalam proses nak mandikan jenazah. Jadi lampu dekat bilik mayat tu masih berkedip-kedip lagi anak-anak. Masih berkedip-kedip. Lepas tu anak-anak yang lelaki ni, yang si pengurus mayat ni, dia bagi tahu dia terpaksa ambil tangkal tu lah. Sebab dia dah tanya waris-waris jenazah ni. Dia orang kata dia orang tak nak simpan tangkal ni. Dia orang suruh pengurus jenazah ni buang tangkal ni dekat sungai. Jadi semua dia orang tak nak tangkal ni. Lepas tu anak-anak, jadi pengurus jenazah ni yang bercerita ni, dia bagi tahu, dia pun ambil lah tangkal tu. Dia kutip, dia kata tangkal tu terasa panas, dia kata. Dia pun cepat-cepat bubuh dalam kain yang sebesar ialah macam sapu tangan tu. Dia bubuh dalam kain tu, dia macam punjut, dia ikat, dia masuk dalam plastik bag. Dia cepat-cepat letak dekat satu tempat, sebab dia nak mandikan jenazah ni. Sambil dia baru nak mandikan jenazah, tiba-tiba dia terdengar bunyi letupan, benda meletup anak-anak. Jadi semua dia panik dengan kawan dia tadi. Bunyi apa? Dari mana datang bunyi meletup ni? Sekali dia pergi tengok, rupanya bunyi yang meletup tu daripada tempat yang diletak tangkal tu anak-anak. Tangkal tu dia dah terburai dah anak-anak. Plastik yang dia bubuh tangkal tu dah terburai. Jadi yang pengurus jenazah ni terpaksa ambil, kutip balik tangkal tu, masuk lagi dalam plastik bag yang lain. Masa dia nak pegang tu panas betul, dia kata. Dia masuk balik, lepas tu dia ikat balik, dia letak balik. Bila dia letak, benda tu meletup lagi anak-anak. Boom, meletup. Dia dah takut lah anak-anak, benda tu meletup. Bila meletup, dia terpaksa ambil
ambil balik tangkal tu, nak apa, nak pergi simpan balik lah kan, nak letak balik bubuh dalam plastik beg yang lain. Masa dia nak pegang tangkal tu anak-anak, dia terasa macam bara api. Pum, dia terlepas anak-anak, panas sangat tangkal tu. Dia terlepas macam tu. Dia tengok dekat bawah, dia tengok anak-anak berasap tangkal tu. Dia pun ambil cepat-cepat, baca ayat-ayat macam-macam ni, ambil cepat-cepat, lepas tu simpan, punjutkan balik, letak ke tepi. Lepas tu dia tak nak pandang lagi dah. So dia cakap dengan kawan dia kata sebabkan waris dia tak nak tangkal ni, jadi kita terpaksa buanglah tangkal ni dekat sungai. Dia orang kata. Jadi kawan pengurus jenazah dia kata nanti engkau ikat dengan batu ke apa supaya tangkal ni biar dia tenggelam dalam sungai. Jadi yang pengurus jenazah ni dia kata okeylah, dia terpaksalah buat macam tu kan, buang tangkal ni. Dia pun dah habislah uruskan jenazah tu dengan keadaan yang sangat seram, sejuk, takut anak-anak, dengan hati perasaan yang berdebar-debar. Dia dah habis dah uruskan jenazah, udah dikapan apa semua, dah habislah selesai kerja dia. Tinggal lagi satu lah tangkal ni. Dia terpaksa buang tangkal ni kan. Lepas tu dia nak kena buang lah sebelum dia balik rumah kan. Dia kena buang tangkal ni dulu dekat sungai mana-mana kan. Jadi lepas tu anak-anak, dia pun time tu tak tahulah, dia tak cakap lah waktu pukul berapa, tapi dia time tu dia nak solat dululah sebelum dia pergi buang tangkal ni dekat sungai. Dia solat sorang-sorang ya anak-anak. Mak Jah tahu sebab dekat hospital memang dia ada satu bilik khas untuk kita boleh solat kan. Jadi dia pun solat. Dia kata dia solat, dia sorang-sorang tau anak-anak. Dia solat. Masa dia solat, dia kata lepas dia baca Fatihah, kita baca amin, dia terdengar ada suara lain anak-anak dekat belakang dia. Bila kita sebut amin, ada suara amin. Macam tu anak-anak belakang dia. Bayangkanlah dia punya seram sejuk. Dia dah habis lepas sembahyang tu, dia cepat-cepat ambil tangkal tu. Dia terpaksa cari sungai mana-mana, dia terpaksa buang tangkal tu. Masa dia nak baling tangkal ni, dia pun baca ayat macam-macam lah. Dia baca macam-macam, dia terasa ada orang sebelah dia anak-anak. Dia terasa macam ada yang tengah memerhatikan dia. Tapi nak tak nak, dia baca ayat kursi segala apa, dia baling tangkal tu dalam sungai. Tangkal tu pun dah pergilah dengan air sungai tu. Jadi dia kata Masya Allah, itulah pengalaman yang dia tak boleh lupakan anak-anak. Dia kata selepas dia buang tu, badan dia ni rasa lemah selemah-lemahnya. Dia kata macam orang yang buat kerja, kita kan kalau buat kerja banyak kan kita rasa badan kita lemau kan. Itulah rasa badan dia. Dan dia berdoa pada Allah, baca ayat macam-macam supaya tidak ada apa yang mengganggu dia lagi. Tapi dia kata alhamdulillah lah, selepas daripada dia buang tangkal tu ke dalam sungai, tak ada apa yang ganggu dia lagi. Alhamdulillah, dia kata. Jadi selamatlah dia daripada gangguan apa-apa semua. Lemau badan tu memanglah mungkin Mak Jah rasa energi badan orang ni, dia dah rasa macam down kan. Biasa kalau orang kata kalau kita ni ada benda-benda dekat sekitar kita, kita akan boleh rasa anak-anak kan. Jadi dia kata selamatlah dia. Itulah Mak Jah nak bagi tahu dekat anak-anak semua di luar sana. Memang kadang-kadang kalau benda-benda yang bukan-bukan ni, kadang-kadang dia punya pendamping. Macam tangkal kan. Tangkal ni dia semua ada pendamping. Yang kita tahu pendamping dia syaitan lah kan. Dia orang panggil jin ke apa ke. Jadi benda tu sebenarnya orang yang meninggal tu dia tak ada apa lagi dah. Dia dah meninggal. Tetapi yang tinggal hanyalah pendamping tangkal tu. Yakni orang kata jin tu. Jin yang apa perjanjian dia dulu. Benda tu lah yang mengacau manusia. Kerana jin ni ataupun syaitan ni,
Diorang ni tak ada kerja lain anak-anak. Dia nak menyesatkan manusia. Jadi itulah iktibar yang kita dapat ambil daripada apa yang Mak Jah cerita ni. Kalau benda-benda yang karut-karut ni, supaya kita mengelak, kita menjauhkan diri kita daripada benda-benda yang tak elok anak-anak kan. Allah bagi kita akal, Allah bagi kita segala-galanya supaya kita boleh fikir dengan waras kan. Janganlah benda-benda ni menyusahkan hidup kita. Jadi itulah yang Mak Jah dapat kongsikan dengan anak-anak pada minggu ini. Sebenarnya cerita tangkal dengan susuk lah segala benda ni banyak. Sampai tak tercerita banyaknya mengenai tangkal. Macam-macam kejadian pernah berlaku. Tapi hanya ini saja pada minggu ini yang dapat Mak Jah ceritakan, kongsikan dengan anak-anak di luar sana. Semoga dapatlah kita pengajaran, tauladan daripada kisah yang Mak Jah ceritakan ini ya anak-anak. Jadi itulah dianya. Mak Jah mengucapkan terima kasih, minta maaf kerana anak-anak Mak Jah sudi meluangkan masa mendengar cerita Mak Jah. Maaf ya anak-anak kerana Mak Jah dah ambil masa anak-anak. Mak Jah doakan semoga anak-anak sentiasa ceria, sentiasa tenang, sentiasa aman damai, sentiasalah kita ni orang kata berlapang dada. Jadi itulah dianya, sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan dengan cerita yang lain pula. Tapi tetap misteri tau anak-anak. Jadi sebelum Mak Jah mengundurkan diri, Mak Jah ingin berpesan seperti biasalah anak-anak. Hidup dalam dunia ni jangan leka, kerana ada yang memerhatikan kita setiap masa.